Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita pada malam ini menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu Taala, menunaikan kefardan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan dengan selawatnya kita itu menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan puan-puan jangan lupa untuk niat etikaf masjid. Ini saya selalu ingatkan dalam banyak kuliah saya. Niat etikaf masjid. Kadang-kadang lupa. Masuk, lupa. Rugilah. Masuk niat, insya-Allah dapat manfaat, dapat ganjaran, insya-Allah. Di terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli jawatankuasa masjid kerana sudi menjemput, memberi ruang dan peluang kepada saya pada malam ini untuk bersama-sama dengan jemaah, dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk ceramah perdana, yang mana tajuk yang saya akan sampaikan seperti yang diwawarkan, bila tiba waktunya. Terima kasih saya ucapkan berbanyak, dan saya datang jauh ni. Tadi saya datang, saya sampai di Melaka ni pukul 2 petang saya sampai tadi. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mudah urusan, datang masjid pun mudah, sampai tepat masa, alhamdulillah. Tak ada urusan yang dipersulitkan, alhamdulillah, saya syukur. Dan kehadiran pun alhamdulillah amat memberangsangkan, diterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang saya nak bagi pada malam ni tuan-tuan bawa balik, tuan-tuan amalkan. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik daripada sebelum ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, bila sebut tentang bila tiba waktunya, bila tiba waktunya, kalau bahasa Inggeris dia sebut apa? When the times come, no one can stop it. When the times come, bila masa itu tiba, no one can stop it. Tiada siapa boleh hentikan masa. Hebat macam mana pun kita tuan-tuan, kita terikat dengan masa. Tuan-tuan depan saya termasuk yang bercakap ini terikat dengan times, masa. Dan masa yang Allah kurniakan kepada kita satu hari, 24 hours, 24 jam. Tidak dikurangkan tuan-tuan, walaupun 1 second, 1 minit. Walaupun jahat, baik, tak semayang, 6 jahanam, 24 minit juga, 24 jam juga, tak dikurangkan. Menunjukkannya tuan-tuan, keadilan Allah Subhanahu Taala kepada kita atas dunia ni. Allah bagi 24 jam. Dan kita atas dunia ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita ada pilihan. Nak jadi baik, nak jadi jahat atas dunia lah. Kan? Boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Dunia lah. Nanti dekat akhirat tak boleh lah. Kalau Allah tentukan masuk hell, you go to hell lah. You cannot go to heaven. Kan Allah kata you go to hell. Oh, tak mau. I want to go to heaven. No way lah. Faham tak? Macam kita, tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan nak pergi Lotus. Lotus ramai orang. Tuan-tuan pergi tempat lain, tuan-tuan boleh pilih. Makna dunia ni pilihan. Pilihan kita. Makna kita memilih untuk nak jadi apa atas dunia ni. Kita create diri kita nak jadi orang yang alim, atau orang yang jahat, atau orang yang baik. Maka create lah satu karakter yang baik dalam hidup kita. Dan karakter yang kita akan create ni tuan-tuan tak lama. Kalau kita rujuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi sebut dalam satu hadis tuan-tuan, berkenaan dengan umur umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, umur umatku 60, 70 tahun. Ni hadis sahih riwayat Tirmizi.
Nabi kata, umur umatku di antara 60-70 tahun. Dan ada pun kata Nabi sedikit lebih daripada itu. Maksudnya apa tuan-tuan? Umur umat Nabi Muhammad SAW dia tidak panjang. Dalam masjid ni ada umur 100 tahun. Ada 100 tahun. 90 tahun? 80. Ada 80. Ramai 80. Ada 30 orang. Tak ada sampai. Ada 2-3 orang. Betul Nabi bang. Makna lebih tu bonus. Tapi yang banyak Nabi kata mati dalam lingkungan 60-70. Sebab tu tuan-tuan, kebanyakan kita, minta maaf saya sebut, kebanyakan kita sedar akan kehidupan dunia ni untuk akhirat bila kita umur dah makin senja. Senja tu orang tak marah. Sekali sebut tua orang marah. Apa tua-tua? Dia marah. Senja ni dah hujung. Kebanyakan yang sedar, yang nak menuju ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus ni, bila tuan-tuan? Bila dia dah pencen. Bukan tuan-tuan ni kat Zimbabwe ni, contoh. Dia pencen, baru dia sedar. Oh, hoi, tu sedang. Baru nak jadi baik. Salah tak salah? Salah ke tak salah? Tak salah juga. Jangan pula kita kata, apa tua-tua nak mampus pun nak baik. Jangan bang. Apa hak kita nak jas orang? Dia tua dia nak baik. Alhamdulillah. Kita duk jas orang awak, kita baik sangat. Betul tak tuan-tuan? Sebab sekarang ni ramai orang suka jas orang. Sebab tu orang putih kata apa? Orang putih kata apa? Don't judge the book by the cover. Jangan nilai buku tu dengan muka depan. Oh, tengok 6 Jahanam teruk tu. Buka belum lagi. Cerita tu lah. Piramli buat cerita nama 6 Jahanam. Teruk tu. Kalau dengar Jahanam teruk. Tapi belum tentu lagi. What is the moral value about this story, about the movie ataupun cerita itu? Maka kita kena lihat dan kita kena tengok. Baik tuan-tuan, tadi saya sebut di awal kuliah saya, kita ada 24 jam. Betul tak? 24 jam. Semua ada 24 jam. Ada yang lebih sini, 28 jam. Nak kena tanya tu apa rahsia? Ada? Tak ada kan? Semua 24 jam. Persoalannya, waktu 24 jam satu hari tu, apa yang kita buat? Itu kita nak tahu. Ada orang buat amal dan dia pun buat dunia. Cantik. Ada orang dunia semata-mata, amal tak ada. Rugi. Sebab tu, cari dunia, cari akhirat, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan lebih dunia sampai lupa akhirat. Sebab tu, kalau kita rujuk dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi cerita pada sahabat, akan tiba satu zaman nanti, umat aku ni akan dilanda satu penyakit, nama dia Al-Wahan. Bukan Al-Wuhan. Al-Wuhan tu kat China. Saya kira Al-Wuhan. Oh, Wuhan tu hak Covid no. Al-Wahan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimasukkan dengan Al-Wahan ni? Nabi sebut, hubbud dunia, cinta dunia, dicampurlah hati mereka, hubbud dunia, cinta dunia, takut mati. Betul tak betul? Tuan-tuan takut mati tak? Okay, saya tanya orang ni. Takut mati? Tak pun nak sebut ni. Alah, muda lagi, relax abara. Wah, tuan-tuan. Kita bila sebut pasal mati ni, relax Oh, mana relax? Mati tak boleh relax bang. Sebab mati ni penghujungnya yang tiada penghujung. Maksudnya, kalau kita mati tu, kita kekal dalam alam yang abadi. Dunia ni sementara. Akhirat itu selamanya. Sebab tu persiapan kita yang terbaik, kata Nabi, orang yang paling bijak, Nabi kata, bukan sebab ada PhD. Orang yang paling bijak, kata Nabi, siapa? Orang yang mempersiapkan dirinya untuk alam akhirat. Apa yang nak bawa ni? Apa yang nak bawa ni? Amalan apa yang nak bawa? Sebab tu itu yang kita kena fikirkan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak rujuk satu ayat Quran yang saya rasa tuan-tuan pun hafal lah. Hari ini saya bawa ayat Quran, hadis Nabi yang tuan-tuan hafal lah, yang tuan-tuan pernah dengar. Supaya apa? Mudah amal dan mudah ingat. Baik. Tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-As ayat 103 kan? Surah Al-As ayat 103. 3 ayat je. Apa Allah kata? Wal as innal insana lafi qus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi semua hafal. Betul tak? Sebab tarawih dah baca yang tu masa PKP kemarin. Sampai anak kata, ayah,
Malam ni surah apa? Wal as lagi ya. Ayah ingat yang tu ya. Jadilah no. Ada anak dia lagi dahsyat. Ayah, hari ni 3 khul lagi ya. Yang tu je ingat pun. Okeylah. Betul tak? Okeylah. Pada tak ingat langsung. Betul tak, Nan? Hangguklah sikit. Kan? Pada tak ingat langsung. Saya 3 khul Ustaz. Kini dulu dan selamanya. Okey tu. Tapi jangan selama ingat abang. Hafallah surah lain sama. Surah lazim ni tuan-tuan hafallah, no? Baik. Jadi Allah kata wal as innal insana lafi khus, demi masa sesungguhnya kata Allah manusia itu dalam kerugian. Very clear Allah sebut demi masa. Kalau kumpulan Rehan kata demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Daripada kecil tu dengar melainkan kan. Sebab tu tuan-tuan, Allah kata demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tuan-tuan, what is the mean about rugi? Apa maksud rugi? Rugi ni benda yang kita banyak buang masa, sia-sia. Tuan-tuan, benda apa yang sia-sia? Benda apa yang sia-sia? Makcik, benda apa sia-sia? Tengok movie, makcik. Andai itu takdirnya. Contohlah. Orang marah ya. 65 episod. Dahsyat gila tuan-tuan. Pukul 10 tu dia marah lelaki dah. Jangan duk kacau. Pasal apa? Nak tengok tu. Oh, tu tuan-tuan. Salah dah tengok? Tak salah ke? Tapi jangan sampai lalai, lupa akhirat. Yang kedua tuan-tuan, tengok drama ni tak salah. Tapi bila tengok drama, adaptasi dalam hidup salah. Tengok drama tu bini lawan suami, pun lawan suami dia. Tu salah. Faham tak kak? Kalau drama kan, bila bergaduh dengan suami, tutup pintu, kedebam kan. Dia buatlah, dia ambil drama tu, dia adaptasi lah hidup dia. Bergaduh dengan lelaki tu, bam, dia tutup pintu. Lelaki tak tangan, bam, terkapit. Patah tangan lelaki tu. Contoh lah kak, contoh. Baik, maksudnya benda rugi ni adalah benda yang sia-sia kita buat. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, kalau boleh saya minta kurangkan benda sia-sia yang kita buat. Contoh apa yang sia-sia? Tidur. Minta maaf sebut no, tidur. Tidur ni tuan-tuan, ulama kata orang yang banyak tidur dia akan malas beribadah. Banyak tidur. Samalah banyak makan. Makan tak cukup satu tangan, 2 tangan. Dasik kaki tak boleh kiri. Tidak. Tengok pergi kenuri kan, orang kita kalau pergi kenuri. Semua dia ambil. Makan tak pun. Ni, makanan ni sama tinggi dengan kepat ni. Sama tinggi dengan kok. Lepas tu orang belakang tak dapat makan. Dia kata siapa so main lambat? Aku mewah, aku angkut dulu lah. Mangkuk ayun tu. Kan? Lo ni bagus catering dia cedok kan. Seketui je pakcik Seketui je Tu pun dia kata, seketui je. Teruk tuan-tuan. Pi ni bukan nak pi ra'i, nak pi melantak. Baik, jadi tuan-tuan, contoh tidur. Baik, dalam kajian kata tidur manusia ni yang kualiti satu hari berapa jam? Berapa jam? 8 jam. Baik, tuan-tuan, kalau kita tidur kurang, kalau kita tengok para ulama dulu, mereka kurang tidur tapi konsisten ibadah. Maksudnya boleh tak? Kita kurang tidur dan kita isi masa yang kita tidur sebelum ini dengan ibadah. Contoh, qiyamul lail. Saya nak sebut sikit tentang qiyamul lail ni. Jangan letakkan qiyamul lail ni ataupun qiyam, bangun malam ni pada bulan Ramadan sahaja. Boleh tak bang? Boleh tak? Kita punya payment tahun depan tu lah. Masjid buat pula. Oh, dia punya tagline tu, tahun depan. Dia lupa tu, tahun depan tagline dah sampai ke belum? Belum tentu sampai, betul tak? So, jangan letakkan qiyamul lail ni hanya semata-mata bulan Ramadan. Habis itu ustaz, nak buat macam mana? Tuan-tuan, kita ada 7 hari 1 minggu. Tuan-tuan nak buat berapa hari qiyamul lail ni? Kalau dapat 1 hari seminggu pun cantik dah. Cantik dah. Bangun malam, tengok bola boleh? Gini lah. Bukan dapat apa pun, MU menang 20-0. Bukan dapat apa, contohlah. Jangan marah noh. Ni ramai minat bola. Kata teruk. Tengok bola salah tak? Tak salah. Tapi isi masa nak tengok bola tu dengan benda yang bermanfaat.
Betul tuan? Kita boleh bangun, contoh, Champion League mula pukul 2.35 pagi. Tu 2/3 malam dah tu. Sebelum mula Champion League tu, kita semayang lah 2 rakaat. Semayang apa? 2 rakaat. Tahajud ke terkejut? Tuan-tuan pilih yang mana? Tahajud ke terkejut? Saya pilih terkejut, sebab cepat sikit. Pilih tahajud. Dan tahajud ni tuan-tuan, semayang yang Nabi buat dan Nabi tidak pernah tinggal. Dan kita buat hanya 2 rakaat, betul tuan-tuan? Lama 2 rakaat. Ada 3 jam. Tahajud 3 jam. 3 jam tak ada tuan-tuan. Saya rasa tahajud ni paling lama pun 5 minit. Betul tak tuan-tuan? 2 rakaat, settle, lepas tu tengoklah bola. Dan kualiti masa tu kita dapat. Betul tak tuan? Kita buat ke tak? Rugi ustaz bola. Sebab apa tuan-tuan? Tu sebab pepatah Melayu kata, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul tak? Ada kemahuan, jalan Allah bagi. Sekarang masalah kita, jalan pun tak mau. Kemahuan lagi jelek kan? Ada kemahuan, insya-Allah Allah bagi tuan-tuan. Jahat macam mana pun. Kan? Baik. Dan Allah sebut lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama Allah sebut iman, yang kedua beramal. Baik. Apa maksud iman? Iman ni sini. Ketakwaan kita kepada Allah. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Kalau kita sekarang ni ada imanlah hati kita, kita takut dengan Allah. Takut tak? Sekarang ni manusia tak takut Tuhan. Tuhan pun dia lawan. Betul tak betul tuan? Tuhan kata arak haram. Dia kata haram bila mabuk tak haram. Tuhan pun dia lawan. Betul tak? Ada orang kata arak ni haram kerana mabuk. Tak haram. Saya minum takat 3 tin tak mabuk ustaz. Halal lah bagi saya. Tak kepenin tuan-tuan sekarang ni. Jaga tuan-tuan, pahaman-pahaman liberal, pahaman-pahaman yang menyesatkan sekarang ni bahaya. Kita semayang ustaz, tak payah perbuatan, niat saja. Macam mana tuan-tuan? Ada seorang kakak tu, dia kata, ustaz, suami saya duk tengok dia semayang ni, dia tak buat pun, dia niatnya. Dalam Islam ada ke semayang niat saja? Mana ada bang, tak ada. Semayang, niat dan sertakan dengan perbuatan. So kalau niat saja semayang, itu sesat lah tu. Mungkin ayah pin ke apa, tak tahulah kan. Tu hati-hati lah. Sebab kita ni kadang-kadang, minta maaf sebut tuan-tuan, sebab obses sangat nak masuk syurga ni. Dia cari tok guru kena dah merapu-merapu tuan. Kalau tidak tak minum ayat kaki tu. Ayat pin ni tuan-tuan, saya bukan nak kata dia, tapi dia dah mati dah. Tapi ayat pin ni kalau tuan-tuan perasan, pengikut dia taksub gila tuan-tuan. Sampai ayat kaki minum. Pernah minum ayat kaki? Pernah minum ayat kaki? Cedok macam ni. Cedok macam tu. Ni dia minum. Kelokok. Berkat tuan-tuan. Bukan warna ni. Warna teh ais. Teh ais. Tu yang berkat lagi melekat. Pasal apa jadi macam tu? Taksub. Tuan-tuan, ayat kaki pun minum. Itu saya kata. Tuan-tuan, syurga bukan percuma. Kena ingat tu dah. Syurga bukan percuma. Dia ada SOP, dia ada apa? Dia ada dia punya undang-undang kalau nak masuk. Apa undang-undangnya tuan-tuan? Mesti ada iman. Yang pertama. Yang kedua, mesti beramal. Ada iman, mesti beramal. Tapi kalau ada iman tak beramal pun tak guna juga kan. Ada iman, beramal. Sebab tu orang yang beriman, dia beramal lah hidup dia. Sempoi tuan-tuan. Dalam kehidupan dia, dia ada iman. Dia beramal. Contoh, buat amalah. Dia tidak tipu orang. Betul tak tuan? Ada iman. Beramal dalam muamalah. Apa maksud muamalah? Jual derian. Contoh. Ni orang duk jual derian sini. Kalau Kuala Lumpur musim derian. Derian berlemuk. Dia contoh. Kita kan tahu derian. Ni derian Musangking. Ni 24. Ni derian kampung. Tuan-tuan tahu? Kalau dia tipu, dia kencing kita tahu. Kita pun tak tahu. Dia ni derian Musangking. Asal derian di 24. Kita tahu? Tak tahu pun. Dia koyok. Oh, abang kuning melepok, melepek, melepok, pok. Sedap bang. Dia kata derian Musangking. Sedangkan di 24. Nampak tak? Sebab meniaga tak jujur. Sebab iman tak ada. Sebab apa? Cepat nak, cepat kaya. Betul tak tuan? Jual kereta contoh. Jual kereta ni tuan sebagai salesman. Kalau dia orang yang ada iman, dia
Amalah menggunakan apa yang Allah suruh. Contoh, salesman jual kereta. Orang tanya, kereta ni kenapa mileage 5,000 ya? Kan kereta contohlah. Kenapa kereta ni dah 5 tahun? Kita tanya pada salesman tu kan. Kereta ni dah 5 tahun, tapi kenapa mileage 5,000 ya? Salesman ni kalau jujur, dia cakap jujur, dia cakap betul lah. Tapi kalau dia kono, dia kata apa? Dia kata kereta ni Tok Imam naik. Dia jarang pergi jauh. Kita dengar Tok Imam naik, kereta beriman lah kita. Tok Imam naik, bagus ya. Dasarnya tuan-tuan, bukan sebab kereta Tok Imam naik. Sebab dia sudah tune mileage itu daripada 80,000 tinggal 5,000. Boleh tak boleh? Tuan-tuan, ada ni nothing impossible. Kereta potong pun dia boleh sambung balik. Bukan transformer Transformer tu lain. Kereta potong boleh sambung balik, boleh comel lote. Ini ke pula mileage tuan-tuan, tak ada masalah. Saya duduk sembang kadang-kadang saya kata, tanya pada mekanik kan, boleh ke saya tanya boleh ke? Mileage ni boleh tune ke? Dia kata ustaz, law ni ada ni ustaz, bukan pada mileage. Kereta pun boleh tukar, boleh terbang. Dia kata. Dia punya lawyer buruk tahap gaban tu. Orang tanya mileage, dia buat abang kereta terbang pula. Kan? Baik. Sebab tu iman dan beramal. Dan satu lagi saya nak tuan, beramal ni jangan sempitkan fikiran kita. Tuan-tuan faham beramal ni apa? Sembahyang, puasa, baca Quran, zikir, lagi solat, apa lagi? Zakat. Tuan-tuan, buka fikiran kita. Beramal ni besar skopnya tuan-tuan. Antaranya, apa maksud beramal? Benda yang kita buat dapat pahala. Contoh, senyum. Tak perlu kata apa-apa. Assalamualaikum bang. Salam. Ni muka layout sebelah. Jawab salam. Beramal lah tu. Sebab tu Islam menyuruh kita, bila orang bagi salam, wajib kita jawab. Tapi berapa ramai tu, bila orang bagi salam, dia buat muka dia. Ada yang buat macam ni. Apa dia? Assalamualaikum. Macam tu orang. Dapat dah pahala tu. Macam tu. Geng tu lah. Geng hak tu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, amal betul-betul. Buat betul-betul. Kan? Salam dengan orang. Salam elok. Jangan macam pass button. Tu, touch je. Tak. 5 orang. Bukan dapat apa. Salam elok. Tanya, sihat ke tak? Itu adab. Baginda Nabi Muhammad SAW, bila dia salam orang, dia tengok orang tu. Dia senyum, dia tanya khabar. Itu sunnah Nabi. Kita lah ni doa no. Tambah musuh ketat. Lagi doa. Dengar di jalan mai tu tuang dah kita kolen. Oh payah kita tuan-tuan. Baik. 1, 2. Yang ketiga tuan-tuan, Allah sebut, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran. Apa maksud kebenaran ni? Sentiasa buat benda yang betul, tolak benda yang salah. Buat benda yang Allah suruh, jangan buat benda yang Allah larang. Ini payah no. Kebenaran. Maknanya sekarang tuan-tuan, dalam konteks kita sekarang, susah nak cakap benda yang benar. Payah tak? Payah ke tak? Payah. Ajak orang main masjid, orang maki. Kawan saya, imam muda. Imam ni kalau kat Selangor ni ada 4 orang. Imam tua, banyak lah. Yang paling 4 tu imam muda lah. Imam muda, rock lah. Dia masjid tu dekat perumahan. Ni tuan-tuan tepi jalan lain. Ni masjid dalam perumahan. Imam ni, dia nak main ni, dia tak naik motor, dia main jalan kaki. Sebab rumah dia dekat perumahan tu, dia jalan kaki. Bila dia jalan kaki, dia jumpa ada anak-anak muda duk main gitar, maghrib gitar, tang tang ding teng tong teng ding tong teng teng ding teng teng duk main gitar. Jadi imam ni nak pergi masjid, orang duk azan. Tanggungjawab dia jalan tu, sambil dia jalan, dia tegurlah. Dia kata, bang, bayang lu, satgi sambung main gitar. Tuan-tuan tahu tak? Hak 2 orang tu duk main gitar, dia kata apa? Bila kawan saya kata, jom lah pergi sembahyang. Apa dia kata? Ustaz tak apa, pergi masjid dapat allowance. Haram. Dia boleh kata kat imam tu, ustaz tak apa, pergi masjid dapat allowance, kami tak dapat apa. Oh, tu yang kami tak pergi. Oh. Saya kata ke kawan saya, lepas tu hang kata apa? Aku tak kata apa, lantak lah. Ajak dah. Betul tak? Nak ajak orang sembahyang pun kau senang tu kan? Tapi, ini manusia lah. Manusia, bila senang lupa diri. Betul tak? Bila susah, cari siapa? Ada kematian, cari siapa? Nak buat tahlil, cari siapa? Cari siapa?
Takkan cari kawan kita tu. Jom buat tahlil. Mana maunya tuan-tuan. Cari siapa? Tok Imam yang dia kata tadi. Ustaz dah apa? Pergi masjid Pak Elon. Cari tu. Ustaz, boleh tak bayar rumah saya? Dia nak minta tolong. Dia buat baik lembik Ustaz boleh tak tolong bayar rumah saya? Kenapa? Nak buat tahlil. Oh, marin 3 bulan lepas hang maki tak kata. No, bukan senang. Jadi imam bukan senang. Jadi muazzim. Ada setengah tempat tu di tempat saya kan. Azan. Dia kata siapa azan ni macam ahli jenazah pun. Lepas tu kita panggil dia. Hang jadilah muazzim. Saya tak boleh. Belum sampai seru lagi. Ni bukan tuan-tuan, tempat saya. Tuan-tuan jangan marah. Dia suka sangat tuan-tuan. Benda biasalah tuan-tuan, betul tak? Kan? Benda baik kita sokonglah. Benda tak baik kita tolong. Kan? Itu. Baik. Yang keempat tuan-tuan, serta berpesan-pesan dengan sabar. Yang keempat Allah kata kena banyak sabar. Tuan-tuan sabar tak? Tuan-tuan kahwin, yang ni ada sini dah kahwin 30 tahun. 30 tahun dah ada. 40 tahun dah. Sabar tak? Sabar. Kena maki dengan isteri pun sabar. Woi bodoh. Ada orang bila isteri kata macam tu, dia pun menampak. Pom, dia bagi lekat ni high five. Kalau suami sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau dia sabar tuan-tuan, Allah akan bersama dengan dia. Tapi kalau dia marah, Nabi kata orang yang marah itu seperti api. Makhluk yang jadikan dia api apa? Syaitan. Maka dia akan berkawan dengan syaitan. Sebab tu jangan marah. Besok no. Sebab tuan-tuan semua dah kahwin kan? Semua dah kahwin dah? Cuma satu lah no. So, ada 2. Ada 3 sini. Ada 2, 3, ada. Kenapa tak tambah? Kenapa? Jangan. Tapi kat kedai makan cerita lah. Aku kalau boleh 3. Depan bini. Kawan kata. Dia tunjuk bini dia. Oh, pun takut bini. Kan? Sebab tu kena banyak sabar. Sabar ni pun bukan senang tu no. Bukan senang. Saya pernah sekali pengalaman lah. Saya tazkirah Jumaat. Ada seorang abang berada ni. Dia keluar tuan-tuan. Ada seorang abang ni kasut dia hilang. Dia keluar sembahyang Jumaat kasut hilang. Abang ni nasihat kawan tu. Dia kata nak buat macam mana, sabarlah kasut hilang. Nak buat macam mana. Mungkin bukan rezeki tuan hari ni. Dia pergi kat kasut dia pula hilang. Saya tengok dia tuan-tuan, dia naik hantu tu. Dengan menyumpah, mencarut. Selipar Jepun nak curi, bodoh. Tadi dia baru abang-abang tu. Lepas tu saya jumpa seorang ni. Saya nak pergi kat kereta. Datang seorang pakcik ni, dia jalan kaki. Tuan-tuan, tengah hari. Tar ni panas tak? Tar, panas tak? Dia jalan kaki main kat saya. Dia kata, dia salam, dia kata, Ustaz apa khabar? Dia sembang-sembang. Saya duduk sembang tu, saya tak perasan dia tak pakai kasut. Kaki ayam, dia duduk berdiri tu. Saya tanya dia, Haji, kasut mana? Orang curi. Habis tu, tak apalah Ustaz, tak ada rezeki. Dia tak ambil pun kasut orang. Kadang-kadang panggil kita, bila kasut kita hilang, curi pula kasut orang. Jadi MLM. Multi level marketing. Hang curi, aku curi. Lah hari tinggal siapa? Tinggal Tok Siok. Tok Siok kan lah duk lipat. Dia baliklah, kasut tak ada. Ada teruk baru ni. Dia kata, Ustaz, saya tak curi kasut orang. Saya ambil kasut wakaf masjid. Kasut dalam jamban tu, wakaf masjid. Tu dia ambil tu. Oh, lagi dahsyat. Boleh tak ambil kasut wakaf dalam masjid tu? Boleh? Dalam jamban tu. Ambil balik. Tak boleh bang, tak boleh. Kasut wakaf tak boleh ambil bang. Benda wakaf tak boleh bawa balik. Tu 4 perkara nah. Iman, beramal, kebenaran dan sabar. Ada dah 4 perkara ni? Dah ada ke belum? Kalau tak ada, mula pada malam ni, mula pada saat ni, tanam dalam diri kita mesti ada 4 elemen. Tak dapat 4 pun, 3 pun jadi. Jangan yelek, tak ada langsung. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak sebut juga, bila tiba waktu ni, saya nak sebut satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan-tuan pernah dengar, kumpulan rehannya ni, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Pernah dengar? Oh, ni daripada kecil saya dengar. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, tahu. Dari kecil dah dengar.
Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini tuan-tuan, lagu itu sebenarnya adaptasi daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan sanadnya sahih. Sanad kuat. Nabi kata pada sahabat tentang nasihat Nabi berkenaan dengan hidup atas dunia ni. Nabi kata apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Baik. Yang pertama Nabi kata apa? Syababaka qabla haramika. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Baik. Soalan pertama saya. Asyik saya je cakap. Tuan-tuan suka muda ke suka tua? Jawab Kalau saya boleh request ni, nak muda balik tak? Mestilah nak. Orang mau gila pun nak. Kenapa tak nak tua? Ustaz tua ni sakit sini, sakit sini, sakit sini, sakit sini. Sini sakit. Ada pakcik tu. Pakcik tu dia lawak-lawak sembang-sembang duk makan. Dia kata ustaz tu, saya sakitnya aku di sini di dalam hatiku. Rupanya sakit kat bini dah, sakit hati bini dah. Tiap kali minta kopi dia buat ustaz, tapi maki tak kata tu. Asal balik kopi balik. Saya kata abang, pakcik, tak apalah dia minta kopi tumpang dia duk ada, dia maki-maki pun kopi siap. Betul tak tuan? Sabar dah. Yang perempuan buat kopi dia duk maki-maki lah, bagi sudah. Orang lelaki pun ambil kopi, minum sudah. Tawar pun telan sudah. Ini minum-minum tawar, dia kata weh bodoh, gula tak buah. Bergaduh. Tu yang to be continue tu. Dia macam drama sampai 68 episod tu, panjang. Jadi tak payah panjang-panjang cerita, potong sikit. Baik. Nabi kata waktu muda sebelum tua. Tuan-tuan, kenapa disebut muda sebelum tua? Memang lumrah hidup. Kita atas dunia ni tuan-tuan, kita muda dan kita akan tua. Kalau insya-Allah umur kita panjang, kita akan tua. Dan tuan-tuan, kenapa waktu muda ni tuan-tuan? Sebab waktu muda inilah waktu yang terbaik. Untuk kita buat apa? Kita memperbanyakkan ibadah. Habis itu ustaz, kami yang tua ni, ibadah macam mana ustaz? Boleh buat, tak ada masalah. Kita banyak ibadah, no problem. Waktu muda, ada orang waktu muda jahat, waktu tua baik. Ada orang waktu muda baik, waktu tua jahat. Ini 6 jahanam ni. Ada orang muda jahat, tua pun jahat. Dia macam Pak Maon kan. Oh, seronok tengok cerita Pak Maon. Tengok cerita nasib Doremi. Pak Maon ni satu watak yang P. Ramlee buat, so kita fikir. Betapa buruknya orang tua bila pakai seluk yingki ketat sini, perut keluar depan. Pergi kelab dan duduk. Tengok orang tua nari. Dia menari. Pak Maon nari macam mana? Di sini. Kan? Tengok cerita tu. Sampai penyamun kata, dahsyat orang tua tu nari. Nari pusing. Dan macam gasing. Pusing tu. Ya. Menunjukkan teruk. Tapi yang saya tak boleh terima tu dialog tu, nak pi mesyuarat ni kan. Dia minta tasbih tu. Tasbih dah tasbih. Ramon tu. Tasbih tu. Sambil dengar boleh. Teruk orang tua tu, dia punya game tu. Sama dia duduk baca buku tu, Al-Kisah tu, buku. Abang baca buku apa? Hikayat dia kata. Hikayat apa? Gambar perempuan. Lahli bini tukar buah gambar binatang. Abang tak baca ke hikayat? Hikayat dah habis dia kata. Jangan jadi macam dia tuan-tuan. Ni cerita P. Ramlee buat ni. P. Ramlee ni satu orang yang serasa filem dia cukup terkesan. Kalau tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee, bukan nak kata dia bagus, ada filem yang tak bagus. Tapi kebanyakan filem dia, seniman P. Ramlee ni, kebanyakan filem dia membawa impact dan menceritakan tentang orang kita. Tuan-tuan, samalah cerita tadi, nasib Doremi tu. Tuan, itulah hakikatnya. Sebab tu saya kata tuan-tuan, tak salah kita mungkin masa muda jahat. Yalah, semua kita ada orang kata kenangan silam. Orang kata apa? Zaman kegelapan. Ada zaman kegelapan? Ada, tak cerita lah. Saya jumpa seorang pakcik. Saya kuliah di Kajang tuan-tuan. Dia kata ustaz cerita saya ingat masa muda. Saya minum arak, zina, ui banyak dosa. Cerita saya kata, jangan cerita kat saya, cerita pada Allah. Cerita kat saya bukan boleh ampun dosa kan? Benda yang lepas tetap lepas. Yang lepas jadi sejarah, yang depan ini ke depan ini maka kita buat yang terbaik.
Sebab tu ada seorang kakak tanya kepada saya, "Ustaz, saya dulu pernah berzina." Okey? Jadi lah saya dah kahwin. Patut tak saya cerita pada suami saya pernah berzina? Sebab saya jujur. Jujurlah padaku. Bagus, tanya ustaz dah. Baguslah. Saya kata pada dia, "Kak, sekarang ni kak dah baik kan?" "Ya ustaz, dah baik, dah bertaubat." "Jadi kak, benda yang lalu usah dikenang." "Tapi ustaz, saya rasa bersalah ustaz. Suami saya terlalu baik." Jujur sangat tu. Saya kata, "Kak, kalau kak cerita pada suami kak, bang, saya sebelum saya duduk dengan abang dulu, saya pernah tidur dengan lelaki lain." Agak-agak suami dia kata apa? "Tak apa, nak menau nipu." Silap-silap, talak 3 dia bagi. Apa? 3 dia bagi. Betul tak tuan-tuan? So saya kata, "Kak, tak ada kebaikan pun kak. Benda lepas-lepas." Sama suami, jangan duk tanya, "Nu masa muda dulu buat apa?" Jangan duk tanya lah. Tak ada kerja lain kak. Ni kadang-kadang pegang tangan isteri kan. "Ya, sebelum ya pegang tangan abang, ya pegang tangan siapa?" Tuan-tuan, cari model lain lah tuan-tuan. Macam tuan-tuan baik. Tuan-tuan, kita semua pernah buat silap. Dan silap kita tuan-tuan, menjadikan kita sebagai orang yang baik sekarang ni. Kenapa? Kesilapan mengajar kita erti kehidupan untuk lebih baik dan lebih baik. Betul tuan-tuan? Sebab tu muda sebelum tua ini, ada orang muda jahat, ada tua baik, ada muda baik, tua jahat, dan ada orang pula tua baik, muda baik, tua pun jahat. Janganlah macam tu. Mana kita kena ada improve, kena ada perubahan. Ni berhenti ke apa ni? Duk sedap cakap ni, sekejap lagi pukul 10 lah. 10? Biar betul tuan-tuan lah. Tuan-tuan tunggu saya balik. Baik. Sikit lagi, boleh sikit lagi. Baik. Yang kedua tuan-tuan, ni penting. Nabi kata pada sahabat, "Wasihatika qabla saqamika." Waktu sihat, sebelum datang waktu sakit. Baik. Soalan kedua saya. Tuan-tuan suka sihat ke suka sakit? Suka sihat ke suka sakit? Siapa suka sakit dengan tangan? Ada dalam masjid ni? Saya memang suka sakit. Nampak menor nipu. Tuan-tuan, orang hidup atas dunia memang dia tak mau susah. Memang tak mau susah. Terutamanya bila dia sakit. Tuan-tuan, kenapa Allah jadikan sihat dan sakit? Kenapa? Kenapa Allah tak di semua sihat? Kan senang. Boleh main masjid, boleh senang, seronok. Kenapa Allah jadikan sihat dan sakit? Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, kita ni taklah hebat mana pun. Sebab ada orang dia kata, "Wow, hebat dia." Macam Firaun. Kena Firaun. Hebat dia. Tapi saya tanya tuan, Firaun hebat dia jadi apa? Jadi apa? Orang tua tu pula. Jadi apa dia tu? Firaun tu? Tak ada apa. Sama dengan Qarun, hebat dia. Jadi apa dia? Tak apa. Sebab tu saya kata tuan, kita ni kena syukur. Allah bagi sihat, alhamdulillah. Sakit, kita kata apa? Alhamdulillah. Ada kata alhamdulillah. Haji, selepas saya melihat dalam medical check up ni, saya mengesahkan Tuan Haji mengidap kanser stage 4. Ada kita kata, alhamdulillah lah. Ada? Tak ada lah drama dah. Drama. Tak ada. Apa? Kenapa saya? Kenapa? Drama banyak. Saya main masjid. Kenapa saya kena kanser? Patut imam kena. Kenapa imam pula? Letakkan susah tu pada orang pula. Sebab manusia memang panggil itu. Tapi tuan-tuan, kalau kita ada imam cebak ni, Allah bagi sakit, kita pandang baik pada Allah. Tapi berapa orang yang Allah bagi sakit pandang baik pada Allah? Berapa ramai? Tak. Sedangkan kita tahu, orang sakit ni Allah angkat darjat. Betul? Orang sakit ni Allah ampun dosa. Dengan syarat sabar. Tapi sakit ni tuan-tuan bukan senang. Tambah-tambah kawan jahat tu. Hai dengar kata 4 bulan lagi tu. Doktor kata 4 bulan lagi tu, tak lama tu. Kena banyak wakaf dia kata. Oh boy, dia pun sedap. Tengok-tengok dia mati tu. Dengan mati ni bukan letak di tangan doktor. Mati ni bukan sebab muda, mati bukan sebab tua, mati bukan sebab sakit, mati bukan sebab sihat. Mati bila sampai ajal. Itu kena ingat tu. No? Sebab tu kalau kita sakit, doktor kata you have 4 months untuk hidup. Sabar, teruskan hidup. Tapi bagus. Bila kita sakit, doktor kata tinggal 4 bulan. Jadi baik ke jadi baik ke tak? Baik.
Asal Quran tak tinggal dah. Pi mana-mana pegang 4 bulan lagi. Pegang. Pi minum teh, oh pegang. Tak minum lagi. Ha? Tuan-tuan, 4 bulan. Doktor kata ada 4 bulan. Kalau lebih pun 5 bulan. Tapi ramai saya rasa pasien saya 4 bulan, go lah. 4 bulan tu, kualiti ni hebat lah. Hebat. Ada orang, Allah tak bagi apa, sakit apa, dia lupa diri dan dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Ni tuan-tuan depan saya, yang mana ada kencing manis, darah tinggi, go out. Tahu tak go out? Gaut. Apa lagi? Buah pinggang, jantung, stroke, sabar. Sebab Allah nak didik tuan-tuan. Allah nak bagi peluang pada tuan-tuan untuk dekat dengan Allah. Boleh tuan-tuan? Bila kita sihat, alhamdulillah. Kerana sihat itu, kita dapat banyak beramal. Jangan marah-marah lah. Ini sikit-sikit marah. Kenapa saya? Tuan-tuan, dah takdirnya begitu. Betul tuan? Sabarlah. Semua kita ada takdir ni tuan-tuan. Cuma tak tahu jadi apa tu? Tak tahu. Dan kita dapat, kita terima dan kita redha apa yang Allah beri kepada kita. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi sebut wa ghinaka qabla fahrika. Masa kaya sebelum datang masa fakir, miskin. Kaya dan miskin. Tadi sihat sebelum sakit. Baik, ni pula kaya sebelum miskin. Dan sudah jadi lumrah manusia, tak orang ni tuan-tuan, dia tak mau susah. Saya pernah buat program dengan gelandangan. Di Kuala Lumpur ni ada gelandangan, kita bagi makan. Dalam masa kita bagi makan tu, kita tanyalah, bang, sampai bila bang di gelandangan? Tak apalah ustaz, dapat makan free. Mereka kan duduk, orang bagi makan. Kerja apa orang bagi makan? Sehari 4 kali tau. Ustaz pun tak dapat. Aku pula kena. Saya kata, bang, sampai bila abang nak jadi macam ni? Abang mampu sihat tubuh badan, pergilah kerja, betul tuan? Sampai bila nak mengemis? Tapi ustaz mengemis dapat duit banyak. Pelik gila. Boleh duduk kondominium tau. Malam celik, siang buta. Ni bukan tiada kadang kena-kena tu apa. Saya jumpa tuan dulu, tuan-tuan pasal depa viral tu. Orang buta minta sedekah, dia tak buta, dia buat buta. Itu ada seorang tanya saya, makmum dia tanya saya, dia kata Ustaz duk bagi orang buta-buta ni, ustaz jaga-jaga, depa kan buta pun, saja buat buta. Saya kata bang tak baik. Kalau abang tu tempat dia macam mana? Alah ustaz tak kena, saya kena lah, buat buta. Jangan pula kita pergi celek malah dah. Buta ke tak? Buta tak? Janganlah. Ditakdirkan Allah tuan-tuan. Saya habis kuliah, saya pergi makan di tempat. Tengah duk order makan tu, saya nampak seorang buta ni dengan kawan dia. Kan ada dua orang, hak pegang kayu satu, hak bagi tisu tu tak buta. Hak bagi tisu tu, Assalamualaikum, bagi tisu, hak tak buta, hak bagi tisu tu. Hak buta tu, hak ambil duit tu. Jadi dia mai ke makan kedai makan kan. Saya meja sini, dia duduk depan tu. Saya duduk tengok dah. Saya kata, orang buta ni. Lepas tu tuan, dia ambil kayu dia tu, kayu panjang tu, dia kepok. Pap dia tak. Duduk. Dia pun panggil aneh tu. Kedai nasi kandang. Aneh. Aku tak nampak pula. Saya duduk parti dia. Kawan dia tanya, nak minum apa? Aku nak tengok lah menu. Boleh pula tengok menu. Saya kata betul lah orang kata. Tak buta, buat buta. Buta perut. Tuan-tuan, zaman law tu. Nak kaya tuan-tuan, sanggup buta tu. Buta perut. Tapi tuan-tuan jangan tak bagilah lah. No. Bagi berapa? Assalamualaikum. Berapa lagi? 3,000. Berapa bagi? Bagi berapa kat orang minta zakah? Halo. RM1. Cerita Haji Bakhil kan? Tengok cerita Haji Bakhil. 2 orang cikgu datang, dia bagi berapa? Lebih. Ambil dalam kocek aku itu. Ambil. Berapa? RM1. Bagus. Bagi pada cikgu itu. Haji Bakhil RM1 je. Budak-budak kecil tak boleh pegang duit banyak. Balik cikgu tu punya angin tuan-tuan. Pengetua dia tunggu. Mudah-mudahan 2 orang cikgu tu bawa lah 200-300 lagi. Duduk dengan muka pejebon, duduk. Berapa yang cikgu dapat hari ni? Cakap aku cakap. RM1 cikgu, banyaknya. Siapa yang bagi? Haji Bakhil bagi. Dia bilang budak-budak kecil tak boleh pegang duit banyak. Celaka Haji Bakhil. Cikgu murni.
Ni saya nak ambil ni, cerita Cikgu Mun ni. Apa kata Cikgu Mun ni? Saya tak percaya Haji Bakri. Oh, tu pun perempuan tu pun. Saya tak percaya Haji Bakri gini. Besok saya pergi rumah dia. Oh, pergilah Cikgu Mun ni. Masa pergi tu, Haji Bakri buat apa? Duduk tengah dancing kan. Gini lah, orang tua. Dengar-dengar Labi kita, ada orang minta derma, terus demam tuan-tuan. Bukan sekadar tu, selimut peti besi tu baru demam. Ni tuan-tuan, jangan jadi ni. Kaya jangan bakhil, jangan kedekut. Kalau orang Penang kata, kedekut piang, jangan. Selimut peti besi, demam. Panggil dia naik. Tengok, tarik apa? Dia tarik selimut sikit. Rupa-rupanya kekasih hati datang. Terus bangun. Sihat dah. Oh, perangai tuan-tuan. Ada dalam ni? Ada. Apa yang boleh saya tolong? Saya nak minta derma Haji Bakri. Oh, kita mesti tolong. Oh, tu. Haji Bakri, kita mesti tolong. Berapa yang saya perlu bagi? Ikut Haji Bakri lah berapa. Dia pun buka, tarik peti besi dia pun ambil. Berapa ambil tuan? Tadi 2 orang cikgu berapa bagi? RM1 kan? Cikgu Murni datang bagi berapa? RM1,000 daripada Haji Bakri. Datang labu. Haji Bakri, bukankah budak-budak kecil tak boleh pegang duit banyak? Apa dia kata? Budak-budak kecil lah kena pegang duit banyak kerana dia tak pandai kira. Kalau kau pegang duit aku, habis kau joli. Perangai. Kita. Tolong, kereta rosak kan. Kalau nenek kebayan kereta rosak, tak berhenti kita. Kena awet cun pula kereta rosak. Patah balik tau. Tu. Memilih bulu ni tuan-tuan. Nak bagi, pilih. Jangan. Nak kita ni tuan, ada kekayaan, ada duit, bantu orang, jangan pilih. Bagi tuan-tuan, bagi. Sebab duit ni tuan-tuan bukan boleh buat mati. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan duit ada 5.5 juta, tak boleh buat mati. Tambah pula Allah bagi penyakit tu. Saya kuliah di Damansara tuan-tuan. Masjid tu, pengurusi sampai AJK tandas, Tang Sri, Datuk Sri. Saya tengok tu. Tang Sri, Datuk Sri, Datuk. Tak ada Datuk, tak ada. Dahsyat saya kata masjid ni. Ini masjid educated punya orang ni kan. Saya pun habis kuliah, pergi makan tu tuan-tuan. Meja besar, lepas tu roda impian punya tu. Makanan roda impian, boleh pusing tu. Saya dia buka tu, saya kata banyak dia Datuk. Dia tak apa Ustaz Rai. Saya kata Datuk, sila. Saya tak boleh makan. Penyakit banyak. Tang Sri penyakit banyak. Saya inilah ustaz hakiki saya. Inilah nikmat dia. Duit banyak ni. Habis tu siapa nak makan? Ustaz makan. Lepas tu ustaz sakit, Tang Sri lega. Faham kan? Sebab tu saya kata kaya ni kadang-kadang Allah cabut nikmat. Duit banyak tak boleh pakai banyak. Betul tak? Betul tak tuan? Cari banyak tak boleh pakai banyak. Apa tu? Duit. Cari banyak tak boleh pakai banyak. Duit dah tu. No? Sama juga saya pergi masjid sama. Habis kuliah saya tengok van jenazah. Saya suka kau tengok van jenazah. Saya kata masjid ni kaya no. Van jenazah Velpaya. Bukan Velpaya tu. Velpaya 400,000 buat van jenazah. Saya kata kat AJK tu, kaya masjid ni van jenazah Velpaya. Apa tahu dia kata apa? Dia kata ustaz, masa hidup depa tak dapat naik, masa mati naik haram. Dia orang tua ni kalau cakap tu memang sakit tu. Dia kata masa hidup tak dapat naik Velpaya, masa mati belum naik. Oh boy. Nak kata kau orang mati ke nak kata kat aku? Saya kata yalah. Kau boleh sambung lagi to be continue malah. Betul lah tu. Kan? Sebab tu kaya ingat, jangan kita kaya jadi macam Qarun, jangan kita kaya jadi macam Firaun. Kaya kita jadilah macam Sayyidina Osman bin Affan, kaya kita jadilah macam Sayyidina Ali yang mana menginfakkan hartanya fi sabilillah. Jangan kedekut. No tuan-tuan, no? Bakhil ni tuan-tuan, dia memakan diri. Dan saya rasa tuan-tuan pun tahu. Kalau pergi orang yang bakhil ni tuan-tuan pun tak mau kawan. No? Bayangkan pergi Minang Cikgu Murni, Haji misal kontot perambat. Nanti tak? Labu-labi kata apa? Dia setuju tu. Setuju ambil penyapu. Haji Bakhil celaka punya Haji Bakhil, dia perambat penyapu. Sebab apa tuan-tuan? Teruknya perangai Haji Bakhil. Dalam cerita tu, Haji Bakhil ni dia dengan dia ya. Pembantu dia, labu-labi, anak dia dan bini dia. Dia mana kawan orang? Orang tak mau kawan, kedekut piang. Pekerja dia pun tak suka.
1 sen pun minta. Mana 1 sen tadi? Pekerja tu bagi, gelak. Apa gelak-gelak? 1 sen dia tak bagi. Tahu tak 1 sen ni kalau kumpul, boleh buat rumah batu dia kata. Punya kedekut tuan-tuan. Tapi Cikgu Muni datang, kepala gajah sekalipun aku bayar. Kan cerita tu kan? Jangan kata kepala gajah. Ini orang kalau tak tahu lah, kalau ada tak tahu. Baik, yang keempat Nabi sebut, wa faraghika qabla syahrika. Masa luang sebelum datang masa sibuk. Ruang dah sibuk. Bermasuk di sini Nabi kata, sibuk macam mana kita pun ada ruang tak? Ada. Contoh, tuan-tuan kerja. Boleh tak sembahyang sunat duha? Boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Tuan-tuan turun breakfast boleh. Turun breakfast boleh, sarapan pagi. Takkan nak sembahyang duha 2 rakaat tak boleh? Ini tak munasabah ni, munasabah Sarawak ni tuan-tuan. Betul kan tuan? Boleh makan capati, roti canai. Tiba-tiba 2 rakaat. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada kemahuan. Yang kelima tuan-tuan, Nabi kata apa? Wa hayatika qabla mautika. Hidup sebelum datang mati. Mana hidup ni mesti akan mati. Persoalannya tuan-tuan, adakah kita ni tuan-tuan, waktu yang kita akan sampai ni, persediaan yang kita buat itu berkualiti ataupun tidak. Tuan-tuan, pengalaman saya kuliah ni tuan-tuan, saya jumpa macam-macam orang. Ni tuan-tuan. Satu pengalaman yang saya tak boleh lupa sampai mati. Ni sampai mati lupa. Dia banyak tau cerita, tapi ada satu cerita ni saya tak lupa. Ada satu masjid tuan-tuan, jemput saya pergi kuliah subuh. Kawan saya tu imam situlah. Dia kata saya, amboi, ustaz sekarang ni dah masuk TV masjid kami pun tak mai. Boleh dia buat bebiak gitu. Kita kata tak apalah, hari ni saya boleh mai, pagi saya mai. Saya punya perangai, kalau masjid tu saya tak pernah datang, saya akan datang awal. Contoh subuh di Selangor 5.56. Pukul 5 saya ada dah situ. Saya punya perangai 5 dah takut silap masjid. Semangat-semangat masjid silap. Jadi saya mai awal. Bila saya datang awal, saya tengok masjid tutup lagi, pagar tutup. Saya kata masjid apa tutup ni? Saya pun parking depan pagar masjid, saya tunggu lah. Tunggu 5.30 tak buka lagi. 5.40 baru siap mai buka tarik pagar. Gerak, siap pun masuk. Saya tak masuk lagi, siap masuk, buka lampu semua. Saya duduk keluar tunggu sampailah muazzin azan. Bila azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya duduk tunggu. Orang tak duduk ni. Masjid 2 tingkat macam tuan-tuan ni, orang tak ada. Lepas tu saya pun masuk. Dengar bila dah iqamat, saya pun masuk sembahyang. Saya masuk tuan-tuan, subuh hari tu 6 orang ni. Masjid 2 tingkat, 6 orang datang. Nasib baik 2 orang, tidak aku seorang. 6 orang, tolak imam, tolak AJK, tolak syiak. Makmum berapa? Yang sepatutnya mai? 3 orang. Habis sembahyang, imam tu mai kata saya, dia kata ustaz, sila ceramah sebelum PKP, bolehlah sejam lebih. Lah tak boleh, 40 minit, 30 minit SOP MAIS bagi 40 minit tu lah. Baik, sejam saya kuliah. Imam tu dia bagi suruh saya kuliah, dia pergi mana? Dia pergi bilik dia, tinggal 5. Dia masuk, sila. Dia masuk, tinggal 5. 2 1 2. Saya ingat 2 1 2. 2 1 2. 5 tu. Saya pun startlah kuliah. Tak dan bagi salam, 2 orang syahid dah. Syahid. Tidur. Terus luntur gitu. Tidur. Hak seorang lagi pula duk zikir. Nak syahid juga tu, tapi lambat sikit. Ke depan, ke belakang. Hak 2 orang lagi tuan. 2 1. Hak 2 orang lagi depan saya ni. Duduk macam ni, bersila duduk tengok. Tak bergerak duduk gitu. Saya kata macam-macam orang aku jumpa hari ni. Hak 2 orang tidur, hak seorang duduk zikir, hak 2 orang lagi duduk. Saya pun kata tak apalah. Sebab 2 orang punya, hak 3 orang ni abai kan memang dia tidur lah. Hak 2 orang ni, saya pun kuliah. Sejam kan. Habis kuliah kan. Imam berkeluar. Dia kata ustaz, kita ada jamuan sikit untuk breakfast ni sila. Saya pun dalam saya nak keluar pergi ke pintu depan tu, saya duduk sembang dengan imam tu, saya kata, sepanjang saya kuliah ni, 2 orang syahid, seorang zikir. 2 orang syahid, seorang duk zikir. Dia gelak, dia tahu lah, takkan dia tak tahu. Saya kata 2 orang lagi, sejam saya kuliah, tak bergerak, tak apa, duduk macam tu lah. Duduk gitu. Kalau tuan-tuan lengah kan, bergerak tu, sakit lutut, lonjok. Dia duduk itu.
Sejam duk tengok tu. Dah macam Joon. Tuan-tuan, saya kata pelik manusia ni. Sebab tak pernah jumpa. Duk tengok. Saya takut jin. Jin Islam. Tapi saya habis kuliah dia pun keluar. Bukan jin tu. Saya kata, dua orang ni ustaz. Saya kuliah 1 jam. Tak bergerak, tak apa duduk itu. Dia kata, ustaz tahu tak? Mereka 2 orang ni ustaz. Jemaah yang cukup setia. Semayang jemaah tak tinggal, kuliah tak tinggal. Saya kata, ini orang hebat. Tapi ustaz, mereka ni OKU. Mereka pekak dan bisu. Saya kena pum tu. Jadi bius tau. Makan roti jala pun tak nak telan tu. Sejam pun dia boleh faham ke tak? Tuan-tuan, tu nak kata moral value dapat tu. Tapi tuan-tuan, yang lepas tu dia kata pekak bisu tu, saya kata, macam ni pun ada orang. Saya jalan-jalan tu, mai 2 orang pekak bisu ni tuan. Mai dia cuit saya macam ni. Dia cuit ni dia, orang Penang kita cuit, orang sini kita dia kes. Dia kes macam tu lah, dia kes. Saya pun kali saya kata kenapa? Dia bisu pekak. Dia tunjuk macam tu, takkan dia cakap, dia tunjuk itu. Dia tunjuk saya tu, dia buat macam tu. Dia tunjuk dia buat macam tu. Saya ingat nak bergaduh, nak tumbuk ke apa, tunjuk macam ni tu kan. Hai, lain macam hang ni. Dia buat itu. Imam dia kata, ustaz faham tak? Dia kata apa? Tak faham. Dia tunjuk tu ustaz. Dia buat macam tu macam ni. Ustaz ceramah bagus. Lagi terpingung kita. Faham dia. Faham tak tuan? Telinga pekak, bisu tapi hati terang. Kita telinga elok, mulut elok, hati pekak. Ini bukan tuan-tuan, tempat lain. Sama saya kuliah orang gila dengar kuliah. Tuan-tuan orang bayangkan orang gila mendengar kuliah. Orang gila, saya duduk kuliah bulanan. Orang gila tu mesti ada. Dia semayang tuan, dia tak duduk dengan jemaah lah, dia duduk belakang. Dia semayang seorang. Kita habis maghrib, dia tak habis lagi. Gila. Tak habis ni kat sejam, tak habis lagi. Gila. Tapi gila sikit lah, putih sikit. Bukan putih banyak. Boleh sembang, bang. Abang semayang apa? Bayang maghrib. Gila tu tentu lah, maghrib. Abang kenapa main semayang? Masuk syurga. Satu patah perkataan lah jawab. Tapi kita tengok orang gila main semayang, dahsyat kan. Yang tak gila tak main semayang lebih teruk pada orang gila. Malu tuan tengok orang gila main semayang. Tapi kita yang tak gila, tak main sembahyang. Sebab tu, kualiti masa, gunalah masa sebaik yang mungkin. Bukan untuk saya tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, bila alam akhirat kelak. Dunia kita susah tak apa tuan-tuan. Dunia kita susah tak apa kok. Abang, susah dunia tak apa bang. Tak lama bang, 60 tahun, 70 tahun bang, susah. Tapi kalau susah di akhirat, lama bang. Tak ada limit. Kalau masuk neraka, tak ada limit. Jangan pula tuan-tuan kata macam ni. Ustaz, kita kalau masuk neraka, nanti Nabi tarik kita masuk syurga. Oh, dia mengaji. Kan kita umat Nabi kan, masuk neraka, nanti masuk syurga, betul tak? Betul dah kita tu. Ustaz nak takut apa? Kalau semua baik, siapa nak masuk neraka? Ini tak kena ketum, kena steam gum. Dia boleh kata masuk neraka. Kalau tak ada orang masuk neraka, siapa nak masuk neraka? Pelik orang macam ni tuan. Saya kata bang, masuk neraka ni bukan macam masuk penjara bang. Dapat baju free, dapat makan free. Masuk neraka ni tempat azab bang. Tak ada relax-relax. Tak ada minum kopi. Katakan malaikat, kopi satu? Mana ada. You masuk neraka, tempat azab, tempat diseksa. Tak ada masa untuk rehat, melainkan seksa dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatlah tuan-tuan, apa si abang hari ni? Dapat buat balik. Jangan jadi macam mencurah air ke daun keladi. Tak dapat 100 pun 20% dapat, insya-Allah amalkan. Sampaikan kepada kawan-kawan, ingat masa kualiti adalah kita beribadah dan kita balancekan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ingat tuan-tuan, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, anda mampu mengubahnya. InsyaAllah, saya cukup sekadar tu. 9-10 minit dah kita berhenti. Boleh tuan-tuan? Tengok semua duduk tengok. Bila nak berhenti? Jadi saya berhenti malam ni. Takat tu je insyaAllah. Ada umur panjang, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Kok cakap hebiak lebih kurang. Dia kadang-kadang cakap ni terlepas tuan-tuan. Minta maaf lah. Orang Penang, dia terlepas cakap. Dia saya tarik balik. Yang mana saya salah, saya minta maaf. Tuan-tuan maafkan saya ni. Sekali dengan tuntut ke akhirat pula. Tuntut dekat akhirat. Teruk dia. Minta maaf lah tuan-tuan. Kok ada salah silap. Orang muda, dia semangat lain macam tuan-tuan. Dia minta maaf. InsyaAllah
ada rezeki yang panjang kita jumpa lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan kuasa masjid. Terima kasih kepada tuan-tuan yang beri tumpuan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.